Segala puji ni bawa duit. Masuk dalam poket tak? Kalau masuk berdiri tak ada dengar. Ada poket ke? Pakai tak boleh saya. Situ lah. Situ mana? Oh tak boleh. Dia zip. Ada boleh. Okey. Boleh. Ada dengar tak? Ada. Tak ada ni, tak ada. Tak tahu. Saya ambil dia. Dia ni. Dia. Boleh? Tak bunyi. Dia ada nak dengar main belakang. Ha? Ada nak dengar main belakang. Ha? Tak, bukan pelak. Ada lagi yang kena buat dia. Saya telefon nak bolos. Siapa dia yang dijaga ni? Ha? Seorang yang jaga dia ramai tapi seorang tak datang. Kalau ke depan tak, mic tak ada. Di depan tak mic tak ada. Depan lagi di depan. Tak boleh. Orang yang tahu tak datang. Tu boleh. Alhamdulillah. Okey. Itu yang luar. Yang dalam. Itu yang luar. Bawah kau Haji. Hello. Tu bawah. Tu dia. Okey. Lalu. Duduk ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqina amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnia Allah Ta'ala kita dapat sama-sama malam ni untuk kita nak meneruskan pengajian kitab kita, Misbah kitab Penawak Bagi Hati ni tuan-tuan. Jadi kita nak sambung. Piumi. Kita nak sambung pengajian kita insya-Allah. Kita baru habis bismillah. 2 kali dah kita bahas bismillah ni. Hari ni kita nak sambung. Baik. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, segala puji bagi Allah. Bagi Allah Ta'ala. Jadi segala puji, yakni puji yang maklum. Makna dia segala puji, yakni pujian-pujian yang maklum. Itu kata dia kembali kepada Allah. Yakni kerana dia ni bersifat dengan segala, Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat-sifat kamal ataupun kamalat yang mutlak. Jadi segala puji itu bagi Allah Ta'ala. Jadi puji yang maklum ni ada 4 puji. Pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Jadi puji qadim bagi qadim, mana Allah Ta'ala puji diri dia. Tuhan puji diri dia, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, mana Allah Ta'ala puji baharu. Mana dia, macam mana Tuhan kata, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba aku ialah orang yang banyak bertaubat. Itu Tuhan puji pada hamba dia. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau, hei Muhammad, berada atas akhlak yang terpuji. Itu Allah Ta'ala puji makhluk. Yang ketiganya, puji hadis bagi qadim, mana kita ni puji Tuhan. Banyaklah kita ada puji tak? Tak semayang pun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tu semua puji Tuhan. Kita ada baca ayat Fatihah selepas dalam tiap-tiap semayang tu, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan ataupun Tuhan sekalian alam tu. Dan yang ketiga, puji hadis bagi hadis, mana dia kita puji sama-sama kita. Kita puji kawan kita, kita puji rakan-rakan kita. Hang handsome, hang cantik, hang baik. Kesemua puji tu, hakikat puji tu, kata dia apa? Bagi Allah Ta'ala. Sebab itu kita buat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu lillah, lam pada lillah, panggil lam lil milki, mana milik bagi Allah. Alhamdulillah, lam pada lillah tu, dia panggil lam lil milki, mana segala puji itu milik bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kamalat yang mutlak, sifat yang kesempurnaan yang mutlak. Jadi kita hamba ni, maka pujian ni bukan hak kita. Celaan tu hak kita. Sifat kita bukan kepujian, sifat kita ni sifat celah. Makhluk bersifat dengan sifat celah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab kita yang kita tengok dalam kitab Hidayatul Sibyan, di last kitab tu, akhir kitab pengarang kita sebut, maukah makhluk manusia ni, kita ni bersifat dengan sifat kehinaan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW sebut, eloknya, patutnya kita ditimbang dengan setitik nilai ayat kencing saja.
Kalau ayat kencing terbit lubang tu tuan-tuan, faham tak pasal dia noh? Faham tak pasal ni? Ayat kencing keluar lubang tu tuan-tuan, kita pun keluar lubang tu. Tak ada beza lah. Ha. Betul Nabi kata hampa terbit daripada lubang, dua lubang yang sangat hina, Nabi sebut. Pertamanya hak pak masuk lama, lepas tu terbit pula ke hak mak. Nah, Abang kata ayat kencing lubang tu, kita pun lubang tu. Sebab tu nilai hampa ni kata Nabi patut ditimbang dengan setitik ayat kencing. Itu nilai hampa. Takat tu kita tu pun kita puasa megah, kita puasa kita mulia. Kadang-kadang salah dengan orang tak tengok muka. Punya belagak, action. Nah. Tapi itu nilai kita. Nah, abang kata hakikat manusia ni tak ada apa yang tak ada apa menilai manusia yang kita bukan. Sifat kemuliaan itu hak Allah, sifat kecelaan itu hak kita. Sebab tu ulama kata jangan seronok kalau kita terima puji kerana itu bukan sifat kita. Ha. Dan jangan kita berasa gundah gulana kalau kita terima makian orang kerana itu memang sifat kita. Kecelaan itu sifat kita. Kalau orang celah kita, ya Allah itu sifat makhluk. Tak ada satu makhluk yang mulia. Semua makhluk hina. Yang mulia hanya Allah. Hakikat tu yang kata kalau kita puji kawan kita pun hang handsome, hang baik apa semua, tapi perbuatan ataupun sifat tu siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang menjadikan. Tapi hakikat tu abang kata hakikatnya ialah Allah. Makhluk ni hina. Ay Allah. Kalau orang hina ni, orang mulia ni tuan-tuan. Ni, abang kata badan kita ni rumah najis. Tahu rumah najis? Tempat kandung najis. Keluarlah apa benda pun. Keluar darah najis. Keluar taik najis. Keluar air kencing najis. Lagi keluar apa? Keluar muntah najis. Apa lagi? Perlu kata najis tapi bagi benda cemak. Hingui tak najis tapi cemak. Dia masuk dalam najis tapi dari segi makna, dari segi luruh, lagi segi bahasa. Adapun apa? Kalau dari segi syarak, ya Allah itu bukan najis tapi benda yang cemak. Ya keluar semua yang najis daripada kita. Keluar darah najis. Keluar air biasa kan, itu najis. Semua najis. Itu ya kita. Mati tuan-tuan masuk dalam tanah, maka kita jadi makanan ulat dan tanah. Wa fiha nu'idukum. Wa minha apa? Tuhan apa? Nabi sebut. Tuhan sebut dalam Quran. Fiha apa ni keluar daripada bumi, wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi kamu akan dikembalikan, lidudi wa turab, bagi ulat dan tanah. Kalau orang mulia tuan-tuan, ulat tak makan, tanah tak makan. Tu mulia. Tak ada apa hari reput habis. Tu makhluk manusia. Baik. Tu segala puji. Segala puji ni, empat puji ni kembali kepada Allah. Siapa dia Allah tu? Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Allah tu siapa? Allah tu nama. Allah tu nama. Allah bukan Tuhan, tapi Allah nama bagi tu Tuhan. Adapun Tuhan tu zat. Tuhan tu zat. Allah Ta'ala tu nama. Macam kita dah sebut roti canai tuan-tuan. Roti canai. Teh tarik. Roti canai tu apa? Itu nama. Nama bagi benda. Mana zat dia? Nu dalam pelanggar tu. Betul tak? Duduk dalam kuali dia tu. Kalau bangkit pagi, duk zikir tu lah. Roti canai teh tarik. Roti canai teh tarik. Mampus tak kenyang. Zikir tu ya. Roti canai teh tarik. Roti apa? Nasi lemak teh tarik. Nasi lemak. Ya Allah, mampus tak kenyang kena pergi makan zat dia tu. Nampak? Gitu. Allah ni nama. Siapa dia Allah ni? Tuhan. Tu zat. Baik. Allah Ta'ala tu siapa? Tuhan yang menjadikan ia Tuhan tu akan jin dan manusia. Pasal apa dia buh jin dulu? Ulama kata takdimkan dulu. Takdim ni mana kita dahulukan. Takdim apa jin ni sebab apa? Sebab li taksir. Ulama kata bukan li tashrif. Lagi tak ni lah. Dia sebut jin dulu. Dia kata siapa dia Allah Ta'ala tu? Tuhan yang menjadi ia Allah Ta'ala tu menjadi akan. Tu mafhum pada kata menjadi. Menjadi akan jin.
dan manusia. Disebut jin dulu. Pasal apa? Dia dulu kan. Ada dulu sebab mulia, ada dulu sebab banyak. Quran ni, tuan-tuan, dia dulu kan. Ada benda yang dia dulu kan, itu ada pasal, ada sebab. Macam Tuhan kata, Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Allah Ta'ala yang menjadikan maut, menjadikan mati, wal hayah dan hidup. Pasal apa Tuhan sebut maut dulu? Baru Tuhan sebut hidup. Tuhan sebut mati dulu, baru Tuhan sebut hidup. Pasal ulama kata kerana mati ni benda yang dia suruh kita peringat bagi banyak. Nah, kalau orang ingat mati, insya-Allah dia tak buat. Tak tahu lah. Kalau dia lupa tentang tu, tak tentu kalau. Memang. Sebab tu dia sebut mati dulu. Tapi dia bukan suruh cari mati lah. Dia tak suruh. Cuma dia suruh kita peringatkan mati. Sebab tu Nabi kata aksiru min zikri hazimil lazat. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Apa dia? Mati. Nah, kalau lupa tentang mati dia duduk seronok tu. Tapi kalau ingat nak mati, ya Allah. Kerana mati ni memutuskan kelazatan kita. Dunia kita. Tuan-tuan, tak lama kot. Ya Allah. Jadi di sini pun macam tu. Sebab apa? Allah dia dahulukan jin dari atas manusia. Ulama kata dulu tadi ni, maksudnya dia dahulukan sebut jin daripada sebut manusia tu kerana apa? Litakthir, kerana banyaknya golongan jin. Betul dalam ayat yang lain Tuhan sebut walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, telah kami sediakan untuk api neraka ni banyak daripada jin dan manusia. Jin yang manusia lagu mana perangai dia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka hati, tapi hati yang tak mau nak memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka ada telinga, tapi telinga yang tak mau nak mendengar peringatan Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mereka tu ada mata, tapi mata yang tak mau melihat kepada kejadian Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada kebesaran kewujudan Allah Ta'ala. Ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Tuhan sebut. Kerana apa? Kerana kita ni lalai. Jadi ala kulli halnya, maka Tuhan, pasal apa Tuhan sebut jin dulu? Kerana golongan jin tu banyak. Sebab tu kalau kita ikut nisbah, tuan-tuan, paling banyak makhluk Tuhan ni ialah malaikat. Nombor 2 jin, nombor 3 manusia. Itu kalau kira kau tu. Kalau kira kau tu, nombor 1-nya malaikat. Nombor 2-nya binatang dalam laut. Nombor 3 binatang atas darat. Nombor 4 baru jin. Nombor 5 baru manusia. Binatang dalam laut ni banyak kan. Ni sebuah dia. Tuan-tuan tu ikan kembung. Ikan kembung ni ambil daripada zaman tu ada sampai kelar tak habis weh. Kalau habis tak makan ikan kembung kita. Betul tak? Dia bukan pergi kita mengai macam kita duduk mengai ikan puyuh. Sekali dapat seekor 2 ekor lah. Kalau kita pergi mengai boleh 40 ekor. Sembang per hari. Aku mengai boleh banyak dia. Tapi nak buat sekali ambil tu betan. Nama? Daripada zaman tu ada sampai kelar tak habis weh. Tu nak bang kata banyaknya makan apa? Makhluk yang di dalam laut. Tu ni sebuah kot tu. Ni dia sebut itu, dia sebut jin dulu, dia panggil dia dulu kan sebab banyak, bukan dahulu sebab mulianya jin. Tapi kalau ikut manusia dengan jin mana mulia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nampaklah? Jin apa? Manusia lebih mulia daripada jin. Kerana kita ni khalifah muka bumi. Ya Allah. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan duk bahaslah ke jin ni lah. Tu tuan-tuan cari ambil sendirilah bab masalah jin ni. Jin ni kita tak boleh tengok dia atas rupa asal. Yang kita duk tengok lah ni atas yang kita duk tengok sekarang jin ni atas rupa bukan atas rupa asal. Aslinya tak boleh. Tuhan sebut dalam Quran, innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haytsu la tarawnahum. Sebenarnya pak jin ni tengok hangpa. Daripada Tuhan nafi terus, daripada sekira-kira min haitsu la tarawnahum, sekira-kira hampa tak boleh tengok jin. Itu yang kita duk tengok sekarang ni atas rupa merupa, bukan atas rupa asli. Kalau atas rupa asli mungkin kita tak duduk atas dunia ni kot.
Nah, abang kata huduhnya golongan jin ni lah. Nah, yang kita tengok ni atas rupa tuan-tuan. Wallahu alam. Lagu mana rupa dia? Wallahu alam. Siapa kita tengok? Kata Imam Sya'rani. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Pasal apa tuan-tuan? Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ni tuan-tuan supaya mengerja mereka itu. Tu orang mengaji tu supaya mengerja tu, yakni Allah Ta'ala menghendaki supaya mereka tu mendapat dan memperolehi keuntungan bagi mereka. Supaya mengerja mereka itu akan ibadah. Pasal apa Tuhan suruh kita buat kerja? Buat ibadat? Supaya Tuhan ilat bagi kata menjadi. Orang mengaji ilat bagi kata menjadi. Pasal apa Tuhan suruh kita mengerjakan ibadat? Dalam Quran Tuhan sebut lah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasal apa Tuhan suruh kita buat kerja? Tujuan buat kerja ni ulama kata menghendaki supaya kita dapat dan memperolehi keuntungan bagi kita. Itu ya. Bukan kerja tu Tuhan tidak aku jadikan jin dan manusia hujung jatuh untuk beribadat kepada aku, kata Allah. Lam pada liya'budun, orang mengaji lam lisayrurah wal aqibah. Jangan terjemah kana. Kalau kana tu menunjukkan kata Tuhan ambil manfaat. Mustahil tu. Tidak aku jadikan jin dan manusia hujung jatuh kerana beribadat. Ada tak? Bukan kerana weh. Hujung jatuh dia. Kita ni bila kita hamba ni apa kerja dia? Hamba ni bukan pekerja. Faham noh? Hamba ni dia bukan pekerja. Pekerja ni dia ada hari bekerja dia. Nah, boleh buat mogok weh. Betul tak? Kalau ikut di Malaysia tak boleh lah. Empat luar negeri lain tu boleh buat mogok. Dibenarkan. Tapi aman lah. Mogok aman. Boleh minta gaji, boleh apa. Itu pekerja. Hamba ni apa hamba? Yang kata hamba ni, kita dapat dia, hamba ni nak dapat 3 cara lah. Ulama tu. Pertama, kita perang. Atas jalan perang. Bila perang-perang, perempuan, anak-anak semua jadi hamba. Yang kedua, atas jalan pusaka. Pak kita ada hamba dah. Bila pak kita mati, maka hamba tu pusaka kita. Yang ketiganya, atas jalan jual beli. Macam Piramli jual, main 10. Ya Allah. Memang itu cara nak dapat hamba. Bila dapat hamba ni, hamba dia bukan ada gaji. Hamba ni seolah-olah macam lembu kebau kita. Kita berasa kita nak merdeka, kita merdeka. Kita berasa kita nak jual, kita jual dia. Nah, hamba ni. Dan orang laki-laki ni, hamba ni boleh guna lagi. Isteri boleh 4, hamba ikut suka apa kata pun. Sungguh. Ni Islam letak begitu. Syarak dia macam tu. Nak abang kata nilai dia tu kan, martabat dia tu rendah, hamba ni. Nak abang kata bila depa buat kerja tuan-tuan, dia buat kerja, dia pilah buat kerja mana-mana pun, dia dapat upah, okey? Dia dapat upah. Upah tu bukan milik dia, tapi milik tuan dia. Kerana diri dia pun milik tuan dia. Faham tak? Sebab tu hamba tak sah kita bagi zakat ke dia, kecuali dia panggil hamba muba'ad, hamba yang ada perjanjian merdeka antara tuan dia. Nah, itu saja. Itu kita mengaji bab lain. Nah, nak cerita dia bila kata Tuhan kata tidak aku jadikan jin dan manusia hujung jatuhnya untuk beribadat kepada aku. Hamba ni apa cerita pun bila dia buat apa benda untuk tuan dia semua. Dia bukan, kalau tuan dia memang tak ada gaji. Nah, memang tak ada upah. Memang dia khidmat dia hanya hujung jatuh dia ni untuk tuan dia semata. Sebab tu ulama mengatakan makam hamba ialah makam yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Lebih daripada segala makam yang lain. Sekarang ni tuan-tuan, agak-agak kita bahasa kita hamba ke bahasa tuan? Balik fikir ni weh. Duduklah ni bahasa tuan ke apa bahasa hamba? Agak-agak lah kalau Tuhan tak bagi pahala, agak-agak nak main mayang tak? Mampu tak main. Betul ya? Betul ya? Kalau tak ada Tuhan tak ada pahala hamba ni, tobat tak main kita. Tak main lah. Betul ya? Betul apa? Tu martabat kita. Nah, kena makan upah. Tak upah ke mana cerita kira. Ulama ni kita pergi bila kita mengaji tasawuf ni. Ulama tasawuf kata kita bagi salam. Assalamualaikum innaka Hamidum Majid lah. Last kali tu. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita baca?
Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni nas'aluka ridha kawal jannah. Balik belah kiri, bagi salam belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min saqatika wan nar. Baru 4 rakaat minta syurga dah. Ulama tasawuf kata mampu tak ikhlas lagu ni. Sopo budak-budak dajah pro tau, budak tadika. Mak dia suruh pergi kedai, tak mau dia tahu kupah RM1. Baru dia pi, tu makam kita. Abang kata, baru 4 rakaat minta syurga selalu. Ulama tasawuf kata, tu juga tak. Sebab tu, kalau kita buat ibadat, ni, ditulis di sini ya. Duk semayang tadi pun kacau. Pasal apa? Ditulis bariak. Nah, duk cara tu. Waktu semayang padam zaman ni weh. Nah, dia selalu bagi jalan. Lepas tu pandangan dia suruh tengok tempat sujud. Kalau angkat atas sikit, nampak tumit kaki kawan dia. Kalau terjauh sikit, tumit kaki kawan tengok. Allah, retak ribu kuliah apa tumit dia tau. Dia retak-retak gitu. Pergi atas sikit, belakang dia. Kena pakai baju hak yang tulis Ayam Maidin ke apa semua lah. Pergi gitu. Kalau pergi atas sikit, atas sikit dia. Nah, oh riak ni datang buat ibadat bukan kerana Allah Ta'ala apa semua. Padam tak? Di tampan. Tahu tampan? Ganggu. Dia orang Kedah kata tampan lah. Kacau. Dia ganggu kita. Baik. Jadi ala kuliah bila kita buat ibadat ni, kalau orang tak mau, pasal apa? Pasal ada pahala tu makam kita. Nabang kata kita minta upah. Sebab tu kalau kita buat kerana syurga, kerana neraka. Pasal apa hang buat semayang? Cari masuk neraka tak semayang. Tu. Dia busy gitu lah. Pasal apa hang semayang? Awak hang seorang nak masuk syurga, aku tak mau. Maksud dia kerana dia nak masuk syurga. Maka ulama mengatakan, di segi ulama sufi mengatakan bahawa kalau niat kerana syurga neraka juga tidak ikhlas. Pasal apa? Kerana syurga neraka juga makhluk. Nah, sekarang dia suruh cari Allah, bukan cari makhluk. Manusia ni ada tiga version lah. Manusia ni. Dia satu dia panggil ahli dunia. Satu lagi dia panggil ahli akhirah. Satu lagi dia panggil ahli Allah. 3 jenis. Ahli Allah. Ahli Allah Ta'ala. Ahli dunia ni dia buat ibadat kerana dunia. Dia buat ibadat nak bagi orang nampak dia rajin, nak bagi orang nampak dia apa ni lah. Dalam nama ibadat dia kata orang ni. Dia main semayang jemaah tiap malam. Bila kata orang tu dalam dia main buat ibadat tu. Nampak? Pasal apa? Pasal dia ahli dunia, nak bagi orang kata dia rajin. Sebab tu ulama kata orang yang buat ibadat wal amal li ajli nas syirkun, beramal kerana manusia syirik. Pasal apa? Pasal kita niat apa? Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah, tapi dalam hati sebut ni kerana Allah Ta'ala dah. Lillahi ta'ala usalli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, tapi dalam hati kerana orang, tak syirik itu. Tuhan dengan orang, itu syirik. Dan ulama sebut tarkul amal li ajli nas itu riya'un. Kalau tinggal ibadat kerana makhluk, kerana manusia, itu riak. Pasal apa hang tak sembahyang sunat? Sagi orang kata aku rajin pula, dia pun tak sembahyang lah dah. Takut orang kata dia rajin, dia pun turun terus tak sembahyang. Syirik itu riak tu. Tinggal pun dosa tak? Dosa weh. Pasal apa? Riak itu dosa. Nampak? Syirik itu dosa. Syirik kecil lah. Syirik khafi ni lah. Syirik khafi. Lepas tu, yang abang kata, yang kita ikhlas ni apa? Ulama mentafsirkan mana ikhlas. Berhenti dekat ni lah kita malam ni weh. Dia pukul berapa tak Haji? Pukul 9. Per minit dekat. Nak abang kata, kita apa? Kita buat ibadat ni tuan-tuan. Bila kata ikhlas ni apa ikhlas? Ikhlas ni ulama kata tasfiyatul qalbi minar riya, suci hati daripada riya. Itu ikhlas.
tarikh yang ulama letak apa makna ikhlas? Tasfiyatul qalbi minar riya. Suci hati daripada riya, itu ikhlas. Karena dalam bab ibadat dia tidak ada takabur, dia tidak ada ujub, tapi dia ada riya saja. Hak duduk bab lain. Bab pakai kayak apa, pakai baju cantik, itu takabur duduk bab tu. Boleh tak? Tapi bab ibadat hanya riya. Apa riya? Maknanya kita buat ibadat dan kita tinggalkan ibadat bukan kerana Allah, itu riya. Faham ke tak? Itu nama, maksudnya ikhlas ni suci hati daripada riya. Jangan pergi ada langsung, walaupun sikit. Ini ayat. Ayat ni, satu botol. Kita masukkan satu garam, satu buku garam yang kecil. Masukkan sini. Dan dengan ayat yang banyak ni, dia tak akan berasa masin, betul tak? Tak akan berasa masin. Masih lagi berasa tetap benda yang sama. Kerana benda tu terlampau ke kecil. Tapi hakikat dia tidak khalis. Boleh faham tak? Dia dah bercampur. Macam tu hati kita. Kalau ada sikit sekalipun, maka dihukumkan riya. Sebab tu bila kita ibadat, kita buat ibadat, jangan nampakkan. Kalau nampak lain pada Allah, itu riya. Sebab tu Tuhan suruh buat ibadat. Pasal apa Tuhan jadikan kita ni? Tu ilat ulama letak. Tidak aku jadikan jin dan manusia hujung jatuhnya untuk beribadat. Sebab tu makam hamba ni makam yang paling tinggi. Sebab tu Nabi seronok sangat selepas berlakunya Isra dan Mi'raj. Tuhan kata subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba dia. Tuhan tak sebut subhanallazi asra bi rasulihi. Kalau kita tengok itu lagi tinggi. Tuhan tak sebut subhanallazi asra bi nabiyhi dah. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan rasul dia. Lagi tinggi kita nampak ke tu? Dari segi nampak Ataupun Tuhan kata maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan nabi dia. Tuhan tak sebut nabi, Tuhan tak sebut rasul, tapi Tuhan sebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba dia. Nampak tak? Memperjalankan hamba dia. Maksudnya Allah Ta'ala dia mengaku bahawa nabi itu hamba. Kita ni Tuhan mengaku. Wallahu alam. Siapa kita ada mengaku? Tuan-tuan orang negeri Selangor lah. Selangor. Tuan-tuan kenal lah raja tuan-tuan. Kenal lah. Dia tengok TV apa semua. Dia tahu lah tuan-tuan kata tuan-tuan dan rakyat dia. Raja tahu kata tuan-tuan dan rakyat dia. Tak tahu pun dia tak nak tengok tuan-tuan pun. Betul tak? Tapi tuan-tuan tahu mengakulah dia tu raja kita. Macam tu kita mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan. Belah Tuhan mengaku kita hamba ke. Tengok tengah mana kita. Tuhan nak mengaku ke tak? Betul tak? Tapi Nabi tak. Tuhan dah mengaku siap. Memang ini hamba aku. Tu makam tinggi. Kita kenal lah. Kita kata hamba ibadat siapa? Allah. Tapi belah Tuhan mengaku kita tak. Tapi tang kita mengaku lah tak. Siapa raja kita mengaku itu raja kami. Orang dari Selangor itu raja kami. Nampak tak? Tapi belah dia tu dia tak kenal kita pun tuan-tuan. Kadang tak nak jumpa kita. Betul tak? Dia tak tahu kita wujud pun. Allah Ta'ala tahu kita wujud, tapi hakikat dia mengaku lah kita hamba dia. Tengok kita sendiri, jangan pukul orang. Boleh tak? Bila kita buat ibadat ni, ke mana kita ni? Ke makam duduk minta upah lagi ke? Macam budak-budak tadi. Tobat kalau tak pergi pala mampus tak semayang, tak cipa tak semayang. Sebab tu bila orang tanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. Salah seorang daripada wali perempuan yang terkenal lah. Wali perempuan ni banyak. Salah seorangnya mak Nabi Isa alaihi salam. Salah seorangnya bini Fir'aun, Siti Asyah. Salah seorangnya Masyitah, tukang sikat rambut. Salah seorangnya Rabi'atul Adawiyah. Dalam 4 orang yang terkenal ni, salah seorangnya Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. Dia orang Mesir. Bila orang tanya, ma haqiqatu imanaki ya Rabi'ah? Apa hakikat iman Rabi'ah? Hakikat iman. Maka apa dia jawab? Dia kata abad tu. Dia kata aku beribadat ni, dia kata bukan khaufan li nari. Bukan aku takut ke neraka. Wala tama'an li jannati. Bukan aku tamak kerana ke syurga Tuhan. Tapi yang aku buat ibadat ni syaukan lahu wa hubban lahu. Kerana aku rindu dan aku kasih ke Tuhan. Tu sebab dia buat ibadat. Kita agak-agak buat siapa? Saya nak pahala, betul tak?
Tentu. Duk tentu hamba ke tak? Tak tahu. Balik ukur sendiri weh. 60 tahun dah kita sembahyang. Kita buat ibadat. Belah orang nak kata biar pergi kat orang. Betul tak? Tapi hati kita dengan Allah. Kerana hati kita dengan Tuhan. Hati yang besar. Baik. Sebut itu. Supaya kerana kita ada balasan ibadat yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala kembali bagi mereka juga. Bukan kerana mencari dan menghimpun dunia dan bersungguh-sungguh pada dunia. Tu kita buat ibadat, bukan tujuan kita nak himpun buat dunia. Tak. Sebab tu ayat ni tuan-tuan, ni kita bahas sikit lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, hujung jatuhnya untuk beribadat kepada Allah. Liya'budun yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir dia Al-Miqbas ala tafsir Ibni Abbas. Yang ditafsir oleh Ibnu Abbas makna liya'budun makna liya'rifun. Liya'budun makna liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, hujung jatuhnya untuk mengenal Allah Ta'ala. Tu Tuhan tu. Kerana Tuhan ni zat yang wajibal wujud, yang ada. Bila dia ada, dia nak hamba dia kenal dia. Itu saja. Allah Ta'ala nak kita kenal dia. Maka paling tinggi ataupun paling awal yang Tuhan tuntut ialah kenal Tuhan. Sebab tu berlaku dalam hadis, ulama pun sebut awwaluddin ma'rifatullah. Cakap. Awal agama ialah kenal Allah. Tuhan nak kenal dia, itu yang lebih. Ada orang buat tak kenal, ada orang kenal tak buat pun ada. Tapi jaranglah orang kenal ni dia tak buat, jarang berlaku situ. Tapi banyak yang buat tapi tak kenal. Lagu kita buat contoh lah. Dulu dah, dia buat contoh dah. Contoh no, senang tuan-tuan. Tuan-tuan ada mesin umput lah. Tahu mesin umput? Mesin umput tu. Tuan-tuan start mesin umput tu, minyak dia penuh. Hari-hari cuti tu pergi mesin umput. Kat rumah siapa-siapa. Tapi tak kenal tuan. Tuan rumah tak kenal. Orang tak ada tengok mesin. Orang tak ada mesin. Penat pun boleh, minyak pun habis. Silat-silat, enjin pun rosak lah. Lepas tu tuan-tuan nak minta upah kat siapa? Tuan tak kenal. Agak. Faham ke tak? Macam tu lah dia tunggu terbalik semayang puasa sampai kurus weh. Semua apa Tuhan? Tapi tak kenal Tuhan. Hak tu kita nampak. Sopok. Semacam tu. Tak kenal Tuhan. Haknya. Sebab tu kenal itu satu benda yang cukup penting. Tuhan nak. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran fa'lam. Satu kalimah dia panggil PL amar. Dia main dengan sirah mufrad. Fa'lam apa Tuhan sebut? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu. Apa mana ketahui olehmu? Orang mengaji tu dia panggil PL amar. PL amar ni mana ayat suruh. Kalau mai dalam hadis ataupun dalam Quran dengan ayat suruh macam ni, maka ulama kata hukum dia wajib. Cara pengeluaran hukum. Kullu amrin lil wujub. Tiap-tiap amar hukum dia wajib. Kecuali Imam Syafi'i kata ada ayat ataupun dalil yang memalingkan wajib kepada sunat, baru jadi sunat ketika tu. Kita ambil contoh. Nabi kata autiru faman lam yutir falaisa minni. Nabi kata berwitirlah kamu sekalian. Faman lam yutir falaisa minni. Barang siapa tak berwitir bukan daripada aku. Kalau tengok sini wajib wajib. Tetapi ada dalil yang lain yang memaling daripada wajib kepada sunat. Kerana ada hadis Nabi kata man ahabba an yutira wahidan falyaf'al. Pasal Nabi Imam Syafi'i kata, pasal Nabi main dengan kalimah man ahabba an yutira. Barang siapa yang suka bahawa dia nak berwitir. Nampak tak? Itu menunjukkan kata memalingkan daripada wajib kepada sunat. Maka Imam Syafi'i letak hukum witirnya sunat. Tetapi walaupun sunat, dia sunat muakkad kerana keluar khilaf ulama yang mengatakan wajib witir. Mana ulama mengatakan wajib witir? Mazhab Imam Abi Hanifah. Abu Hanafi kan? Wajib. Kerana berbeza antara wajib dengan fardu.
Dia semayang 5 waktu bukan wajib, tapi fardu. Tapi semayang witir wajib. Dengan makna kata, kalau orang meninggalkan fardu dengan sengaja, hukum dia kafir. Boleh faham? Fardu ni hak 5 ni lah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tu lah. Ini fardu. Siapa meninggalkan fardu dengan sengaja, hukum dia kafir. Tapi kalau orang yang meninggalkan wajib, hukum dia berdosa. Tu di segi mazhab dia. Tapi mazhab kita sama antara fardu dengan wajib. Hak tu lah wajib, hak tu lah fardu. Kecuali bab haji. Ada bab wajib haji, ada fardu haji. Itu lain. Nampak? Tu. Untuk witir apa hukum? Mazhab kita sunat. Tapi walaupun sunat, tapi dia panggil sunat yang sangat-sangat dituntut. Muakkad. No? Kerana apa? Nak keluar khilaf ulama yang mengatakan wajib. Jadi bila Tuhan tekan dalam Quran, fa'lam, hendak ketahui olehmu. Dia main tak main dengan macam tadi. Dia tak sebut fa'lamu, tak sebut gitu. Dia main dengan panggil sirah mufrad. Fa'lam ni hendak ketahui olehmu. Mu tu hang seorang. Pasal apa? Dia nak abang kata ketahu tu hukum dia fardu ain, bukan fardu kifayah. Tahu apa? Fa'lam, hendak ketahui olehmu. Tahu apa? Annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kena mengaji hal ni. Kena kenal Allah Ta'ala. Tu ayat wajib dah kena kenal Tuhan. Kenal ni kerja siapa? Pula. Kenal ni kerja siapa? Kerja kita. Untuk kerja kita apa? Kenal ni kenal ni sifat siapa? Sifat Allah. Dia panggil sifat fa'il. Orang mengaji dah. Sifat fa'il Allah Ta'ala. Adapun kerja makhluk ni buat apa? Sifat makhluk ni belajar Tuhan makhluk. Mengenal tu itu kerja Allah. Makhluk ni kerja dia belajar, menuntut, mencari. Tu panggil belajar ataupun menuntut ilmu tu lah. Itu kerja makhluk. Maka kita bila ada pengajian kena datang. Start motor ke kereta ke, mai. Apa berjalan kaki ke yang dekat lah. Mai. Kena cari. Mai. Sampai mengaji sampai Tuhan curah kefahaman dalam hati kita. Itu dia panggil mengetahui. Tak, Tuhan bukan nak tanya tentang tahu, Tuhan nak tanya tentang hang mengaji ke tak? Boleh mana? Nabi SAW dia dakwah, dia nak Pak Melaka dia masuk syurga, betul tak? Dia nak Pak Melaka dia masuk Islam. Nabi Musa dibelah oleh Firaun dalam istana Firaun. Dia nak Firaun tu masuk syurga, dia nak Firaun tu masuk Islam. Tapi lah Firaun tak Islam, Abu Lahab tak Islam, Abu Talib tak Islam. Kalau kita tengok itu berjaya tak? Berjaya apa dakwah Nabi Musa? Tak berjaya. Kita tengok itu. Dah, weh. Berjaya tak berjaya bukan situ. Bukan Tuhan nak tengok, itu natijah, itu hak Allah. Boleh faham tak? Natijah hak Allah. Tuhan nak tengok. Tuan-tuan, Tuhan tahu dulu-dulu sebelum Firaun masuk sebelum Firaun mati, agak-agak Tuhan tahu kata Firaun tak akan beriman. Kau tak tahu? Tahu. Pasal apa Tuhan tak habaq kat Nabi Musa? Nabi Musa boleh cakap direct. Betul tak? Kalau tak cakap direct pun hantarlah wahyu mai, betul tak? Musa, Firaun jangan kacau. Pergi sembah orang lain. Biar Firaun tak akan masuk. Tuhan habaq tu. Dak. Lagi Tuhan sebut lagi, izhaba, pilah hampa kedua-dua. Siapa dia dua-dua ni? Musa dengan Harun. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, kerana dia kuih melampau. Nampak tak? Malah Tuhan suruh lagi. Hakikatnya Tuhan tahu kata Fir'aun tak akan beriman. Tahu. Pasal apa Tuhan suruh juga? Kerana Tuhan nak usaha dakwah tu, boleh tak? Berjalan saja, berjalan. Tapi last sekali, masalah nak masuk tak masuk, itu hak Allah. Hidayah hak Allah. Tuan-tuan tak? Nampak kata bila Nabi Musa pi banyak kali kat Firaun sampai Firaun ligat lah apa semua, dapat pahala tak Firaun? Apa Nabi Musa? Dapat pahala, itu kerja dia. Tuan-tuan, boleh tak boleh kerja Allah? Tuan-tuan kerja tuan-tuan main mengaji ya. Ni masalah mengaji tak main, haram dosa. Boleh faham tak? Bukan Tuhan nak tanya tang boleh, Tuhan nak tanya hang main mengaji ke tak? Kerana mengaji, boleh tak boleh, mengetahui tak mengetahui, tahu tak tahu, itu kerja Allah. Kerja Allah. Tuhan nak tanya hang mengaji ke tak? Tak Tuhan weh. Siap hang magah. Nampak tak? Hang mengaji tak? Mengaji Tuhan kopi tak pernah berhenti. Tapi nampak kena otak si. Duk terang ni. Mati dan tak tahu. Tapi ada usaha. Boleh mana? Tak faham ni tak tahu.
Kerja kita mengetahui, itu kerja Allah. Kerja kita mencari, tuntut ilmu, itu kerja kita. Boleh mana? Situ. Allahu Akbar. Tak tahu bang. Lebih pada tu. Jadi Allah kuliahnya, maksudnya Tuhan nak kita kenal dia. Tu ayat. Tidak aku jadikan jin dan manusia hujung jatuh untuk mengerja ibadat. Maksudnya salah satunya ibadatnya ialah kita mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua yang ditafsirkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsir dia. Imam Qurtubi tafsir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Hujung jatuhnya liya'budun, maknanya liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Hujung jatuhnya untuk mentauhid. Ini ibadat kita. Tapi bolehkah kita mentauhid kalau kita tak kenal? Tak boleh. Nah, kena kenal dulu baru kita boleh tahu tauhid. Lazim dia kena kenal. Kalau tak kenal, tapi tak semestinya orang mengetahui dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Pok-pok Yahudi kenal Nabi, tuan-tuan, lebih pada kenal anak mereka, betul tak? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Nabi macam mana mereka kenal anak mereka. Kalau kita kenal anak kita, kita tahu hak ni perangai macam ni, hak ni perangai macam ni. Ya, hak ni tanda tani, hak ni tanda. Kenal sampai teratur. Sebelum Nabi lahir lagi, mereka dah kenal dah Tok Wan Nabi, Pak Nabi, mereka dah kenal. Kerana diceritakan semua-semua tu di dalam kitab-kitab mereka hak lama. Mereka kenal. Tapi mereka mengaku tak? Tak. Tak mengaku. Betul tak? Sebab tu dia suruh. Dalam ni, wajib kita mengenal, dan sebab tu kita kena mengaku. Kerana dua benda tu tak berlaziman. Lazim pada mengaku, dia mesti kenal. Boleh ke orang nak mengaku kalau tak tahu? Nampaklah. Tu dia lazim dari situ. Jadi kena kenal. Depa kenal Tok Wan Nabi, depa kenal Pak Nabi, kenal daripada ni. Isra' dan Mi'raj. Isra' ni kita nak masuk dah Maulid lah. Maulid Nabi ni, tuan-tuan. Ada dalam kitab Nurus Safa fi Akhbaril Mustafa. Dia cerita Tok Wan Nabi pi meniaga di Syam. Bila Tok Wan Nabi pi meniaga di Syam, dia balik. Bila dia balik, dia singgah di Yaman, di sebuah rumah orang besar Yaman. Dia pun orang besar-besar lah. Bila dia singgah di rumah orang besar Yaman tu, tiba-tiba di dalam rumah tu ada 2-3 orang yang duduk dalam rumah tu. Salah orang-orang besar lah. Salah seorangnya yang ada dalam tu ialah orang ahli kitab ni. Memang pakar semua dengan kitab. Bila Abu Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi tu masuk, bila masuk dalam rumah, dia perhati tengok. Dia perhati Abdul Muttalib. Tak apalah. Nah, kita orang tak kenal ni, kalau kita main lah. Bila kita pergi rumah orang, tengok dia masuk, kita duduk perhati. Dia duduk perhati tengok. Tak apa. Mana dia duduk? Abdul Muttalib duduk. Bila Abdul Muttalib duduk, dia tanya, hang ni daripada mana? Dia kata, aku daripada Syam. Nak pergi ke mana? Dia kata, aku nak balik ke Mekah. Hang orang Mekah ke? Dia kata, aku orang Mekah. Dia kata, hang boleh ke tak? Dia kata, aku minta izin ke hang. Ni, ahli kitab ni tanya kepada Abdul Muttalib. Boleh ke tak aku minta izin ke hang? Aku nak tengok lubang hidung hang. Ni lubang hidung. Abdul Muttalib ni dia orang baik. Orang baik. Dia kata boleh. Tengok. Dengan orang yang dia tak kenal tu lah. Dia minta nak tengok. Dia bagi. Maka dia pergi. Padri tadi ni. Kita sebut padri lah senang lah. Ahli kitab lah. Dia bukan padri. Di segi bahasa ni dia panggil hybrid. Orang ahli kitab ni. Lepas tu dia main, dia tengok lubang hidung. Abdul Muttalib duduk lubang hidung. Tengok. Dia langut. Dia tengok lubang hidung. Bila dia tengok lubang hidung ni. Apa dia kata kat Abdul Muttalib? Aku nampak daripada 2 lubang hidung ni. Yang pertama dia kata keluarnya kenabian. Belah kanan ni. Yang belah kiri ni aku nampak keluarnya kerajaan daripada 2 lubang hidung. Ni Tok Wan Nabi weh. No. Tok Wan Nabi. Cuba tuan-tuan perhati. Nabi keluar daripada Abdullah. Betul tak? Kerajaan keluar daripada Abbas. Betul, kerajaan Bani Abbasiyah. Nah. Pula dia habang. Dia akan bersambung kepada Zurah. 2 orang ni. Akan Tok Wan apa ni? Apa? Tuan-tuan balik tengok. Dalam silsilah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib panak ni, Aminah binti Wahbi ni akan bertemu. 2 orang nama yang
Nama yang sama. Dia habang siap-siap. Bila balik-balik tu tuan-tuan, balik daripada Madinah tu, bila dengar lagu ni Abdul Muttalib balik daripada apa? Yaman tu dah. Abdul Muttalib ni ajak terus. Hai Abdullah, jom ikut aku. Pergi mana apa? Aku nak buat hampir menikah. Dia tu tak cakap banyak lah. Tapi cerita dia panjang lagi. Kita sama cerita tu. Pasal ni semua nak cerita tentang kenal Nabi ni. Terus pergi menikah. Pergi lah bawa. Pergi rumah Wahb bin ni. Pasal dia duk perhatilah yang nasab yang akan sambung ni ialah nasab dia keturunan ni. Pergilah rumah Aminah. Bila pergi di tengah jalan jumpa dengan seorang padri juga. Padri perempuan lah. Yang duk jaga ni. Dia minta dia tawak kepada Abdul Muttalib 10,000 dinar. Hang bagilah Abdul Muttalib, aku nak bagi kat hang duit 10,000 dinar, aku nak menikah dengan Abdullah. Sat dia kata, aku nak menikah sat tak apa. Tapi Abdul Muttalib tak hirau benda tu, dia terus berjalan. Kerana apa? Kerana waktu dia berjalan ni, ulama kata dia ternampak di kening Abdullah ni nur Nabi SAW. No? Dia nampak di kening Abdullah. Bila pi menikah dengan Aminah ni, maka menikahlah Abang Abdullah dengan Aminah. Aminah ni orang elok. Cukup elok. Abdullah ni orang handsome. Nah, dua-dua orang ni bila dah menikah, matinya pemuda dan pemudi Quraisy 200 orang, tuan-tuan. Sebab peras. 200 orang mati. Peras. Hak yang laki-laki yang duk idam kepada Aminah, yang duk gila kat Aminah, hak perempuan yang duk gila kat Abdullah, bila mereka menikah, sudahlah tak boleh lah kat kami. Kes peras ni 200 orang mati. Ni ulama sebut dalam kitab. Mati meragan. Nabi Yusuf, segak Nabi Yusuf baru takat hirih jari, betul tak? Tapi Abdullah dengan Aminah 200 orang mati weh. Agak-agak elok terang mana? Dah. Peras, mati magan, Frah. Sudahlah tak boleh dah kat aku. Mati magan. 200 orang mati. Agak-agak elok tak mana weh. Ni kita cerita bab masalah. Tu ni apa? Mai apa? Tu tuan-tuan carilah ustaz. No hak dalam bab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. No, carilah. Ni duk cerita pergi Jepun Korea balik main bergelak tu habis selesai. Cari hak ada ilmiah. Sebab tu ulama sebut takkan kita disebut orang yang kasih kepada Nabi melainkan ada 10 syarat. Cari hak 10 syarat ni. Apa syarat dia? Carilah tentu guru mana. Nah, 10 syarat kena ada hak ni baru dinamakan kita kasih kepada Nabi. Tidak mengarut ya. Tengok kitab tak habis kitab tak azan lah. Tok Bilal tak ada. Tak ada kita on. Jalan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ambil balik. Pasal apa? Supaya mengerja mereka itu siapa? Jin dan manusia tu akan ibadat. Iaitu perbuatan mukallaf atas apa makna ibadat ni? Menatang apa ibadat weh? Ni bahasa Kedah ni. Apa benda menatang tu apa benda lah? Apa benda yang ibadat ni? Yang kita nak buat sebut lama lah. Buat ibadat. Ibadat ni apa benda? Buat kerja kan Allah Ta'ala. Dia berkata semayang puasa ibadat. Ya jenuh kira tu. Banyak. Ibadat ni tulis. Mana ada af'alul mukallafin. Mana dia perbuatan mukallaf. Ala khilafi hawa nafsihi. Atas menyalahi hawa nafsu dia. Atas menyalahi hawa nafsu dia. Pasal apa? Tak apa ni. Liqurbati ilallahi ta'ala. Kerana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Faham ke tak? Boleh ke tak? Mana dia perbuatan mukallaf atas menyalahi hawa nafsu dia. Tapi kerana apa? Kerana membesarkan bagi Tuhan dia. Tu ibadat. Kita duduk macam ni, kita balik kita tidur. Kita tidur. Lepas tu bila sampai pukul 4 pagi tu kita bangkit, kita bangun. Bila kita bangun pasal apa? Maksud dia perbuatan tu menyalahi hawa nafsu kita. Hawa nafsu nak pada tidur lah. Kalau ikut nafsu. Sampai pagi esok kita bangun. Pukul 5 pagi bangun. Pasal apa orang bangun? Nak pergi jemaah. Khilaf hawa nafsu, menyalahi hawa nafsu. Kalau ikut nafsu nak apa?
Nak tarik kesimpulan dah. Tu kemudian kita perbuatan kita tu kita bangun tu menyalahi hawa nafsu dah. Pasal apa? Kerana membesarkan bagi tu Tuhan. Tujuan pasal apa? Kerana nak sembahyang tahajud membesarkan bagi Tuhan. Kalau dia menyalahi hawa nafsu juga, tapi bukan tujuan kerana membesar bagi Tuhan. Pasal apa hang panggil pukul 3 ni? Nak tengok bola Manchester lawan dengan apa ni? Tu bukan membesar bagi Tuhan. Itu tak nama apa? Ibadat. Faham tak? Kerana tujuan dia menyalahi hawa nafsu tu kerana membesarkan bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau dia menyalahi hawa nafsu bukan kerana membesarkan Allah Ta'ala, itu tak dinamakan ibadat. Pasal apa hang bangkit tengah malam ni? Nak terkencing. Dia menyalahi hawa nafsu dia dah. Hawa nafsu nak tidur tapi dia bangun. Menyalahi hawa nafsu. Pasal apa? Kerana nak terkencing. Kerana membesar bagi Tuhan. Dah tu habuan dia. Itu tak nama ibadat. Faham tak? Tu ibadat tu. Nak tengok bola bukan? Perbuatan mukallaf atau menyalahi hawa nafsu kerana memuliakan akan bagi Tuhan dia, membesarkan bagi Tuhan dia. Mengejar mereka itu akan ibadat baik. Lagi yang sangat mengetahui ia Tuhan tu. Tuhan tu apa? Lagi yang sangat mengetahui ia Allah Ta'ala tu akan yang tersembunyi di dalam dada segala mata yang khianat. Nampak? Ambil satu-satu. Lagi tu orang bagi jadi khabar yang kedua bagi apa ni? Jadi khabar bagi ni. Lagi yang sangat mengetahui Tuhan tadi ni yang menjadi satu. Yang kedua, lagi yang sangat mengetahui ia Tuhan tu. Tuhan ni sangat-sangat mengetahui. Tahu apa? Akan segala yang tersembunyi. Di dalam dada. Dalam dada ni madu dia orang mengaji dia panggil majam mursal. Min itlaqil mahal wa idalati hal. Di dalam dada mana dalam hati. Itu majam mursal lah. Macam kita lah. Panggil bukan kenuri. Besok tengah hari hang pergi rumah aku buat apa? Aku buat kenuri sikit. Kenuri apa? Cukur kepala. Nah, cakap gitu lah. Cukur rambut. Cukur kepala. Cukur kepala. Buang rambut lah dah. Cukur rambut. Kita panggil cukur kepala lah. Cukur kepala habis kepala orang tu. Gitu ya. Benda yang mengetahui dalam dada. Dada dengan mana? Dengan mana hati. Dan segala mata yang khianat atas pada kata dada. Maksudnya Tuhan yang mengetahui akan tersembunyi dalam dada. Satu. Yang kedua, Tuhan mengetahui daripada segala mata yang khianat. Mana dia? Daripada kebanyakan kebaikan dan kejahatan. Tu mana dia? Segala mata yang khianat ni, mana Tuhan yang mengetahui kebaikan dan kejahatan. Tahu belaka. Betul Allah Ta'ala ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala mengetahui yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu terangkan nyatakan dan apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala tahu belaka. Jadi tuan-tuan banyak baca ayat ni. Juzuk apa? Selepas pada Baqarah, lepas Baqarah Ali Imran, lepas Ali Imran Nisa, lepas Nisa Macam Nisa apa? Ada tu Maidah lah ayat surah Maidah ayat 1 ayat 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala as-sulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Takat tu 1 sampai 3. An'am, suratul An'am, bukan surah selepas bukan Maidah, selepas Maidah An'am, suratul An'am ayat 1 sampai 3. Lepas pada tu tuan-tuan tulis Melayu pun Melayu lah, tulis as-salatu wassalamu ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalihi wa adada kamalihi. Tulis tu. Sekali saya tulis lah.
Di ujung. Nanti saya tulis lagi. Tuan-tuan baca ayat ni tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu dan baca salawat yang kita sebut tetap 3 kali. Ayat tu sekali sampai ayat 1 sampai ayat 3 tu, lepas tu salawat ni 3 kali. Buatlah tuan-tuan. Buatlah. Ni untuk minda, untuk apa ni, bagus. Ya Allah. Saya terima daripada seorang guru. Dia terpakat-pakat buat. Kata dia wallahu alam. Nah, kata dia terima sendiri daripada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kata dia. Guru ni sebut. Dia kata dia terima sendiri daripada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Wallahu alam. Nah, tapi guru ni meninggal dah. Salah seorang daripada anak murid tu kenali lah. Mati pun umur 100 lebih. Dia sebut lagu tu, lepas tu dia kata dia terpakat-pakat buatlah kod-kod dapat pahala pun dia semua kerana benda ni hak dia terima sendiri. Setiap kali selepas sembahyang fardu. Bacalah waktu selepas sembahyang, tak kira lah bila pun. Kita baca ayat tu sekali, ayat 1 sampai ayat 3, ya'lamu sirrakum wajahrakum wa ya'lamu taksibun, nak cetak tu. Pasal jumpa dengan ayat ya'lamu sirrakum wajahrakum wa ya'lamu ma taksibun tu, habis cakap tu lah. Baca sekali je daripada ayat 1 sampai ayat 3, baca sekali. Lepas tu salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalihi wa adada kamalihi. Hak tu baca 3 kali ataupun 15 kali ataupun 50 kali. Tak usah duk rajin lah, ambil 3 kali sudah. Duk tahu dah. Dia memang syarat dia macam tu. Kalau nak buat 50 straight. Tak payah duk rajin lah, baca 3 kali sudah. Dah jumpa ayat. Lagi saya tulis biar. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu taksibun. Allah Taala mengetahui, itu mana dia mengetahui dalam dada dan mengetahui segala mata yang kanan. Apa makna segala mata yang kanan? Mana dia kebaikan dan kebajikan, kebaikan dan kejahatan Allah Taala tahu belaka. Apa yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu belaka. Hati ini kita dengan Tuhan. Orang lain tak tahu. Kita tuan diri dengan Allah Taala saja yang mengetahui. Orang lain tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Itu macam mana dia tahu malaikat dia tulis? Tulis lah. Bila kita niat baik, dia tulis 1. Bila niat jahat, dia tulis. Ya, dia ada dapat atas dia tulis dulu. Selama 4 jam, 6 jam dia tak buat, dia padang pula lah. Gitu. Kalau yang baik tu, niat baik tu, dia kekalkan niat tu. Kalau kita buat pula, dia tambah 10 lah. Gitu. Maka ulama mengatakan Allah Ta'ala jadikan dia berbau harum dan busuk. Bila kita niat elok, bau tu harum. Harum tu belah kanan tahu dah. Ini bahagian aku. Kalau dia kata bau busuk tu, belah kiri tahu dah. Ini bahagian aku. Gitu. Hakikatnya hanya yang mengetahui ni Allah Ta'ala dengan apa ni. Jadi hati kita ni ada banyak lapis. Ada yang mula-mula apa? Qalbun, sadrun, qalbun, fuadun, syarafun, lubun, sim. Ada. Tapi. Kalau doktor belah tak jumpa ni. Mana-mana sadrun, dada. Lepas tu fuad. Lepas fuad, sadrun, fuad, qalbun. Ada qalbun. Fuad. Hati kok. Ni mama tabak dia, peringkat hati ni. Mula sadrun. Qalbun, fuadun. Lepas tu syarafun, lubun, sirrun, ana. Wa fi sirri ana, tu yang kata. Banai tu jauh fi Adam. Aku bina dalam hati anak Adam ni dalam satu mahligai, kata Tuhan. Dalam mahligai tu ada qalbun, ada fuad lah. Last sekali wa fil lubbi, Tuhan kata, dan lub tu mana? Sir. Wa fi sirri ana. Dalam sir tu aku. Tempat tu, ini tempat telik Allah Taala. InsyaAllah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, sikit gini. Ni saya baca laju juga ni. Qala, dan lagi akan bertanya ia Tuhan tu. Mata yang khianat. Tentang tu dah. Habis tentang mata yang khianat. Jadi mata yang memandang akan yang haram tu mana mata yang khianat. Mata yang memandang akan yang haram
sama ada nyata ataupun tersembunyi. Itu mata yang khianat. Dia khianat ni mana dia pandang benda haram lah. Khianat. Lepas tu, artinya hendaklah kita pelihara mata kita daripada pandangan perkara, kita pandang perkara yang haram. Kita kena pelihara. Bila Nabi kata la tattabi'in nazrata an-nazrah. Jangan kamu ikut pandangan yang pertama akan pandangan yang kedua. Tengok sekali itu rezeki. Ternampak. Hak balas pula tu. Itu haram. Nah, hak ternampak terpandang lah, itu rezeki. Buatlah. Itu dah rezeki kita. Hak balas pula, hak tu haram. Nah, itu. Jadi mata yang kanan ni jangan kita kena jaga. Hati kita tuan-tuan. Lepas tu mata kita ni, semua benda-benda ni, anggota kita, segala nikmat kita ni, Tuhan biar saja ke? Tak. Tu dia sebut. Dan lagi akan bertanya ia Allah Ta'ala ataupun Tuhan tadi tu daripada pendengar dan pelihat dan hati dan lain daripada pendengar pada hari kiamat. Nampak? Tuhan akan tanya, tuan-tuan, nikmat ni bukan tahu saja bagi main kat kita. Nikmat Tuhan tak suruh kita balas. Kalau balas mampus tak boleh balas . Nah, orang berbudi kita bahasa, orang beri kita sapu lah. Hak tu ya. Dia bukan suruh balas. Nikmat Tuhan tak, Tuhan tak suruh balas. Kalau balas sampai mati tak boleh balas weh. Ingat sikit lah nikmat Tuhan. Sebab tu dalam kitab Muqasyafatul Qulub Imam Ghazali cerita. Ada seorang orang Bani Israel, zaman Bani Israel tu, umur dia pun panjang-panjang. Dia pun panjang-panjang umur dia. Dia buat ibadat, tuan-tuan, masa ibadat je 500 tahun. 500 tahun buat ibadat. Kita umur 60, balik umur apa? Mujuk kalau 15, kalau balik 40. Faham lah balik 40 lah. Bercambah balik 40 pun. Banyak. Waktu dulu 2 hari saja lah. Bukan tak balik dari segi syaraknya balik lah. Tapi ni umur ibadat 500 tahun. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub dia cerita. Dia ibadat pula dalam laut, bukan atas darat ni. Tak, dalam laut. Orang Yahudi ni, Bani Israel ni. Bila dia ibadat 500 tahun tuan-tuan, dia minta pula, ya Allah weh, kata dia, kalau hang nak mati ke aku, mati, tariklah nyawa aku ni ketika mana aku sedang sujud. Mati tengah sujud tuan. Malamnya hanya berjaga malam, maksud dia kena sembahyang, siang saja puasa, soalan macam tu kita. Nampak tak? Penuh 500 tahun dengan ibadat semata, kerja tak buat langsung tuan. Hanya semata-mata beribadat dengan Allah Ta'ala. Dan mati dia ketika duduk sujud. Tuhan terima semua dia punya permintaan. Ini hadis Nabi cerita dalam kitab Muqasyafatul Qulub yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Bila mai di akhirat, ditimbanglah amalan dia tu dah. Di dalam neraca ni, di dalam mizan tadi ni. Tuan-tuan bisa tengok contoh tu. Timbanglah bubuhlah amalan dia. Tak pula ni tuan-tuan. Beratlah amalan tu pasal dia banyak ibadat. 500 tahun ibadat. Maka Tuhan kata pada malaikat, wahai malaikat, bawalah hamba aku ni masuk ke syurga dengan rahmatku, kata Tuhan. Dia komplain Tuhan, dia angkat tangan. Tuhan weh, bukan rahmat hang, ibadat aku. Dia komplain, dia kata Tuhan. 500 tahun dia buat ibadat. Tuhan kata, tak, bukan ibadatmu, tapi rahmat aku masuk syurga hang. Dia kata ibadat dia. Tuhan kata, baiklah kita timbang. Maka letak ibadat dia sebelah, letak nikmat Tuhan sebelah. Maka ulama kata, Nabi sebut, hanya diambil nikmat mata sahaja timbang dengan 500 tahun ibadat dia tu, maka berat nikmat mata Allah Ta'ala ni lagi. Tu baru nikmat mata weh, kentut tak kira lagi. Sungguh. Agak-agak kalau tak boleh kentut, tak nak duduk tahu nak. Masuk wad. Betul tak? Wajib. Sungguh. Masuk wad weh. Betul tak? Masuk wad. Dah tu kita bukan dari segi kita melawak lah. Tapi jok-jok juga, tapi itu hakikat dia. Betul tak? Ya Allah. Baru ambil nikmat mata ni dengan 500 tahun semayang tu lah. Berat nikmat mata ni. Agak-agak kita balik umur 60, 40 ni agak-agak kau mana weh.
Tak ada lah kalau nak banding. Lepas tu Tuhan kata, Tuhan perintah, masukkan hamba aku ni ke dalam neraka. Masuk neraka. Ditarik dia ke neraka. Sebelum bayar neraka dia duduk angkat. Tuhan dia kata, aku tarik balik. Aku tarik balik. Ya, masuk syurga. Maka dia taubat ke Tuhan, maka Tuhan masukkan dia juga di dalam syurga kembali. Jadi hakikat dia, nak masuk syurga ni bukan amalan kita, bukan amalan kita, tuan-tuan. Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga bi amali, dengan amalan mereka. Nah, siapa pun. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun hang. Ya. Wala ana, Nabi kata, walaupun aku. Tu tangan Nabi sembahyang bengkak kaki. Kita 20 nak kerak buat 8. Nah, Nabi sembahyang bengkak kaki. Nabi kata illa ayyatagammadani Allahu fi rahmati, melainkan orang yang ditenggelamkan di dalam rahmat Tuhan, kalau dia masuk dalam rahmat Tuhan, maka dia akan masuk syurga. Kecuali aku ni masuk dalam rahmat Tuhan, aku masuk syurga. Kalau tak masuk rahmat Tuhan, tak ada. Tu nak cerita dia. Boleh faham tak? Tapi tu nak cerita kata segala nikmat yang Tuhan bagi, Tuhan tak suruh kita kita balas. Itu Tuhan suruh kita buat apa? Tuhan suruh kita syukur ya weh. Nikmat Tuhan dia bukan suruh kita balas, tapi dia suruh kita syukur. Apa makna syukur-syukur ni? Kita guna segala nikmat yang Tuhan bagi kat kita ni, guna ke arah yang Allah Ta'ala redha. Tu makna kita syukur dengan nikmat. Understand? Ya Allah. Tengok dia sebut. Dan lagi akan bertanya ia Tuhan. Bertanya yang ni dengan bahawa apa dikatakan adalah mempergunakan engkau oleh yang mempunyai engkau pada barang tu. Bertanya ia Tuhan daripada pendengar. Jadi Tuhan akan, bila Tuhan bubuh pada kita pendengar, pasti dia akan tanya. Dia bukan letak saja. Dan pelihat. Pelihat ni mana? Sifat pelihat dia. Bukan mata. Mata je mata lah. Ada orang ada mata tapi dia tak melihat kerana tidak ada sifat pelihat bagi dia. Ada orang ada telinga, kadang capang lebih daripada kita ni, tapi dia tak dengar kerana dia tidak ada sifat pendengar. Nah, dan hati, ni Tuhan bagi hati. Semua Tuhan akan tanya. Ayat tu Tuhan kata, Allah Ta'ala jadikan pada kita ni mata, telinga dan hati, ulaika kana anhu mas'ula. Tuhan akan persoalkan segala nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Dia bukan bagi free. Baginya free lah. Tapi Tuhan akan pasti akan persoalkan. Hang dengar tak dengar, hang guna ke arah mana. Dan lainnya, lain daripada mata, telinga, hati tu banyak lagi nikmat Tuhan lah. Kaki, tangan, apa semua lah. Nikmat, banyak nikmat Tuhan yang Tuhan bagi kita. Bila Tuhan tanya tu? Pada hari kiamat. Hari kiamat nanti siap tahu. Sebab itulah ayat yang kita baca awal tadi, Tuhan sediakan untuk orang, untuk neraka Jahannam ni banyak daripada jin dan manusia yang ada mana? Ada hati, tapi hati tak mau memahami. Yang memahami bukan akal, tapi hati. Akal ni dia nak buat suluh ya. Sebab tu kalau tak ada akal dia tak kira pasal apa. Dia akal ni nak buat tangkap maklumat. Lepas tu dia akan hantar mai ke hati. Akal-akal ni mana apa? Nurun yaqdafullahu fil qalbi. Satu cahaya yang Allah campak dalam hati. Itu benar akal. Kita tengah malam, kita nak tengok orang duk perap apa ni. Kita dah lampu kelam dah tutup lampu semua. Kita nak tengok objek, tak nampak betul tak? Di rumah kita tu. Lepas tu kita nak tengok objek tu juga. Kita buat macam mana? Ambil lah torchlight lah. Pasang torchlight, nampak. Oh, orang nak main curi ke apa lah. Nampak orang. Yang tahu kata orang tu torchlight kan Tuhan. Tuhan. Torchlight bukan tahu apa. Faham ke dah ni? Akal ni dia cuma tangkap maklumat, nak hantar mai ke hati, yang memahami hati. Sebab tu Tuhan kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka hati yang tak memahami. Mana? Akal ni nak tangkap maklumat, bila dia hantar mai ke hati, yang memahami hati. Otak camah tuan-tuan, sama besar kadang lembu besar daripada kita ni. Tapi dia tidak ada akal, dia tak boleh tangkap maklumat lah. Hati dia tak boleh nak memahami. Ada mata tapi tak mau nak tengok. Tengok tuan-tuan tapi tak mau memikir. Tak fikir.
Tengok tu. Ish, dia kata, banjir tu, tsunami ke dia apa? Dia mana? Sulawesi, Palu. Dia tengok, dia dengar. Sebab tu ulama kata man nadhara, ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Syarani sebut, man nadhara syai'an bi ghairi ibratin sallaballahu min qalbihi halawata ibadati arba'ina yauman. Dan kita Tanbihul Ghafilin dia sebut, barang siapa hak tengok satu-satu perkara, dia tengok tsunami, dia tengok sangat benda-benda hak pelik-pelik lah. Dia tengok, tak kira lah dia tengok apa benda pun. Bi ghairi ibratin, tanpa dia ambil iktibar daripada benda tu. Tak ada iktibar. Dia tengok semata. Tak ada ambil iktibar daripada benda tu. Sallaballahu min qalbihi halawata ibadati arba'ina yauman. Allah Ta'ala akan tarik, akan rentak, akan cabut daripada hati dia kesedapan beribadat selama 40 hari. Tengok saja, tapi tak mau nak ambil iktibar. Kacau. Tu kata kuih mengaji, kuih payah, baik tu sah. Kuih mengaji, kuih payah, kuih mengaji, kuih teruk dengar. Baik tak payah. Tu yang tak mau main. Allah, 40 hari Tuhan akan tarik. Sekali dia tengok, Tuhan tak ni. Sebab tu nak tengok apa benda, kena tengok. Kerana apa? Di sisi berlaku apa benda yang Tuhan buat ni, dia ada natijah, dia ada hikmah dia apa yang Allah Ta'ala buat. Sebab tu Imam Hasanul Basri pernah pergi kepada seorang rumah tok guru. Zaman dia tu, Hasan Basri ni ulama besar lah, wali Tuhan lagi lah. Tak pernah dia orang mengajar dia mengajar orang. Satu hari dia berasa hati dia, tu orang macam ni, dia tak berasa mengajar. Lama-lama dia berasa hati dia kuih tebal dia punya ni lah. Dia baca hati kuih ketat. Dia pergi rumah seorang ulama nama Syekh Abdul Salam. Dia pergi rumah Syekh Abdul Salam, dia kata, "Hei Syekh Abdul Salam, hang turun nasihat aku Ustaz. Lama dah aku tak dengar nasihat orang ni." Dia yang duk bagi ke orang. Maka Syekh Abdul Salam kata kepada dia, "Haddid basaral iman tajidillah fi kulli syai' wa 'inda kulli syai' ba'da kulli syai' wa qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai'," kata dia. Wahai Hasan Basri, pertajamkan penglihatan imanmu, nescaya hang akan dapati Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Di sisi tiap-tiap sesuatu, sebelum berlaku tiap-tiap sesuatu dan selepas berlaku tiap sesuatu, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, kita tengok benda, kena ambil iktibar daripada apa yang kita tengok. Ni dalam hati kita ni, tak payah habang ke orang, tak apa. Kita memikir sampai kepada Allah. Kalau kita tak boleh fikir sampai teratur, maka Imam Syarani sebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sallaballahu fi qalbihi min qalbihi halawata ibadati arba'ina yauman. Tuhan akan tarik kelazatan, kesedapan beribadat dia selama 40 hari kalau dia tak fikir. Wallahu a'lam. Sebab tu tuan-tuan, mata guna. Ada telinga, dengar nasihat. Ni mengaji tak mau dengar. Dia dengar lagu. Dah bukan tak boleh dengar lah. Dia nak dengar. Tapi mengaji, mai dengar. Jangan dengar saja awak kita sama weh. Tapi boleh kira lah mustami' ni. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadi orang alim. Dah tak boleh jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Au muta'alliman, orang yang belajar. Jadi orang yang mengajar, tak boleh mengajar. Jadi orang yang belajar. Belajar ni ke mana belajar? Tara tuan-tuan ni belajar lah. Tak weh. Tara ni baru mendengar lah. Nak cerita dengan belajar ni tuan-tuan. Lepas habis satu kitab, habis satu. Lepas habis satu, habis satu. Lepas habis satu, habis satu. Macam pok duk pondok. Saya ingat duk pondok tadi dulu. 10 kitab sehari. Ataupun 12. Pagi. Dua. Berhenti Zat. Breakfast. Pas breakfast, boh pula. Ya. Pas lohok, 2. Pas sak, main sepak agar. Lepas maghrib, lagi. Lepas insya, lagi. Ada yang tinggi-tinggi, minta lagi kat Tok Guru 2 kitab tengah malam. Itu. 12 kitab sehari. Tak ada nak buat apa. Lepas tu balik mengapai. Kalau yang mengapai lah. Yang mengapai, balik mengapai. Tu nak abang kata, tu baru belajar. Kalau takat lagu ni tuan-tuan, mustami' saja. Mustami' ni mana mendengar lah.
Tapi tak boleh masuk dalam gelung juga. Nabi kata kun tak boleh juga belajar. Mata kelabu nak tulis tak boleh tengok, tak nampak lah. Tangan pun ketang lah. Tulis tak jadi dia tak. Nabi kata au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Wala takun rabi'an, jangan jadi hal nombor 4. Ngajak muda, belajar muda, dengar muda. Duduk rumah ha. Aku seronok dia tanpa duduk main ngaji, dia ada juga. Nah, jangan jadi bangsa lagu tu. Nah. Jadi yang kurang-kurang bagi masuk dalam gelung. Jangan dalam gelung apa ni. Ya Allah. Jadi Tuhan akan tanya pada apa? Penglihatan kita, pendengar kita dan hati kita. Ni hati kita ni, tempat buh ni. Nanti kita bahas mula. Hati ni ada 3 jenis, ada 3 pula ni tempat nak buh. Di mana tempat makrifah, di mana tempat mahabbah, di mana tempat apa ni? Kuih payah tu. Dia nak ngaji bah hati, ngaji lah. Nah. Ya Allah. Kau habis ha. Dan lainnya, bila dia nak tanya tu? Pada hari kiamat. Tuhan bukan nak tanya lah. Tuhan tak tanya. Tuhan nak tanya hari kiamat. Hari kiamat. Lagu mana pertanyaannya? Jadi bertanya, yakni dengan bahawa dikatakan adalah mempergunakan engkau. Lagu ni Tuhan nak suruh malaikat tanya. Oleh yang mempunyai engkau pada barang dijadikan engkau. Tuhan bukan tanya ke kita. Tuhan tanya ke dia. Hei hati, adakah? Ini. Hei hati ataupun hei telinga. Adakah memperguna engkau oleh yang mempunyai engkau pada barang dijadikan engkau? Itu dia tanya. Adakah hang digunakan pada memang atas jalan memang tujuan dijadikan hang? Dia akan jawab. Kalau tanya kita akan bohong. Betul tak? Lidah ni kok mana pun dia akan bohong. Sebab tu Tuhan akan katup lidah. Meteri lidah ha. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nampak tak? Hal lain nak jawab hal lain. Dia akan tanya lagu tu. Kerana engkau, iaitu ibadatlah dan kebajikan atau tiada. Maksud musannif ataupun pengarang kita menyebutkan ini supaya kita bertambah rajin dan bersungguh-sungguh mempergunakan segala anggota kita pada ibadat. Nah, tu tujuan dia letak tu. Dan menjauhkan daripada maksiat. Pasal apa? Kerana semua ni akan menjadi saksi kita pada hari kiamat ni. Padahal kesemua sentiasa bersama-sama dengan kita dan tidak bercerai tanggai dengan kita. Maka kita bawa dia pergi sekali, kesemuanya pasti akan menjadi saksi. Sebab tu sunatnya kita kalau mai surau, mai masjid apa, kita sembahyang sunat ni, nak bangkit lagi nak buat sunat yang lain, ubah sikit. Nah, kerana apa? Semua tempat yang kita duduk pasti akan menjadi saksi kepada kita, termasuk malam ni lah. Malam ni tuan-tuan, besok, malam esok bukan malam ni dah. Malam esok pula. Boleh faham? Malam ni selesai pergi. Nah, maka dia akan jadi saksi kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sama dengan siang pun. Siang hari Selasa, hari Rabu lain. Siang tu lain dah. Siang hari Rabu itu siang lain. Boleh faham tak? Saya akan berganti sampai seterusnya sampai ke hari kiamat. No? Maka sampai hari yang kita disudahkan, wallahu taala ala wa alam. Jadi sambung tuan-tuan lah. Tuan-tuan malam ni boleh 4 baris. Abuan tuan-tuan lah buat jenah. Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi SAW. Sambutan dan salawat dan salam. Wallahu alam. Siapa nak kata apa lagi? Siapa nak tanya apa? Tulis tu. Tak apa, kita tulis tu. Kotlah ada masalah. InsyaAllah. Habis, tak ada apa no. Tuhan kata dalam Quran no. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. La tas'alu an asya'. Jangan hampa duk tanya tentang sesuatu. In tubdalakum, jika nyata kepada hampa semua, tasukum, menyusahkan hampa. Biar aku tu selalu tanya, saya tanya kena buat, la tak sah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak mana? Apa ni surah An'am ni? Allah. Kendra. Mana dia? Ada tak? Yang PP terang. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah. Apa lagi? Ani jamin sikit ya. 1 sampai ni surah An'am nama dia. An'am 1-3. 1 sampai 3. Ayat sama dia ni. Ayat 1 sampai ayat 3 lah. Gitu. Lepas tu hak doa ni selawat ya. Allahumma shalli ala. Mana bu? Mana? Ada sini. Nama ada nihayata kan di kamari wa adadak kama ini 3 kali. Okey. Baca. Apa Allah Taala berselawat atas Nabi Muhammad, kama la nihayata, seperti mana tidak ada kesudahan bagi kesempurnaan Allah Taala, wa adada kamali, dan bilangan kesempurnaan Allah Taala. Dengar. Allah bayu. Kalau bagi dia bagi suatu orang putih. Kamu ada seperti mana? Ini kena. Mana? Mana? Tiada. Soal. Sudah. Bagi. Kesempurnaan Allah Taala wa adada kamali, dan sini sebanyak bilangan kesempurnaannya Tuhan Allah Ta'ala.
Berapa banyak bilangan kesempurnaan Tuhan ni? Tak tahu nak. Tak ada ni. Itu 3 kali lah. Ni 3 kali. 3 kali. Ayat sekali ya. Ayat ni sekali ya. No. Bukan linsek lah. Banyak buat boleh baca rumah. Seperti mana tiada kesudahan bagi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dan sebanyak bilangan kesempurnaan Tuhan. Memang tak ada kesudahan. Apa dia punya gunaan? Dia untuk kita nak ngaji, untuk kita nak ni banyak guna buat lah. Apa yang tu pun ajaz tukum kamu ajaz ni syekhi. Saya ijazah kat tuan-tuan macam mana telah mengijazah pada saya oleh guru saya. So jangan kata aku terima sudah. Ambil yang sudah. Balik ramai. Tiap-tiap kali lepas semayang baru